Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam dadah terkawal 2025. Anda bersama saya Syakilah Muhammad Khair dan ini berita AEDK edisi ini. 230,000 pengunjung hadir program setahun Kerajaan Madani. AEDK dedah perkhidmatan AEDK di Stadium Bukit Jalil. AEDK dan Badan Bukan Kerajaan jalin kerjasama dalam membanteras dadah. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Program setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani telah menutup tirai dengan majlis perasmian yang disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim di pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada Ahad lalu. Program yang berlangsung selama 3 hari itu telah mendapat sambutan luar biasa, kira-kira 230,000 pengunjung yang hadir. Program itu turut melibatkan seluruh kementerian dan pelbagai agensi termasuk Agensi Antidadah Kebangsaan AEDK yang mempromosi produk sokongan untuk kepulihan anda suka. Terdahulu, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri KDN, Datuk Ruji Ubi sempat melawat reruai jualan produk suka. Antara pusat pemulihan penagihan narkotik Puspen yang terlibat dalam penjualan produk suka itu ialah Puspen Karak, Pahang, Puspen Tampin, Melaka, Puspen Jeli, Kelantan dan Puspen Dengkir, Selangor. Sementara itu, Agensi Antidadah Kebangsaan AEDK turut bersama sepanjang program setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani bermula 8 sehingga 10 Disember 2023 bertempat di pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ketua Pengarah AEDK Tuan Setiausaha Ahmad Belon meluangkan masa hadir ke reruai perkhidmatan Kementerian Dalam Negeri KDN yang disertai oleh semua jabatan dan agensi di bawah KDN serta reruai kementerian lain yang ada. Terdahulu, beliau mengambil kesempatan hadir ke reruai jualan produk sokongan untuk kepulihan anda suka daripada Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Jeli dan Tampin. Sebanyak 55 pertubuhan bukan kerajaan NGO terdiri daripada lebih 200 orang hadir dalam sesi town hall bersama Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AEDK Tuan Sutiausaha Ahmad Belon yang diadakan di Auditorium Ibu Pejabat Agensi Antidadah Kebangsaan pada Selasa lalu. Sesi itu diadakan bagi memperkukuhkan kerjasama antara AEDK dengan NGO untuk memastikan strategi dan hala tuju AEDK dalam usaha merawat pulih, mencegah dan menguatkuasa undang-undang penagihan dadah dapat dilaksanakan secara menyeluruh. NGO yang menyertai sesi berkenaan ada NGO yang aktif dengan pelbagai aktiviti perkhidmatan pencegahan, rawatan dan pemulihan dadah di seluruh negara. Antara NGO yang menyertai sesi itu termasuk Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF, Drug Free Malaysia, Pertubuhan Skuad Khidmat Bakti PASKM, PASKAM, Majlis Penyalahgunaan Bahan Malaysia MASAC, Penyatuan Pengasih Malaysia Pengasih dan Pertubuhan Kumpulan Sokong Bantu Malaysia KBSM. Sesi itu bertujuan bagi berkongsi pengalaman dan cabaran dalam pelaksana inisiatif menjalankan aktiviti pencegahan dadah, merawat pulih serta inisiatif bantuan sokongan kepada individu yang terjejas akibat penyalahgunaan dadah di peringkat komuniti. Dalam sesi tahunan tersebut, Tuan Setiausaha berkata, program ini adakan sebagai sebuah interaksi secara terus yang boleh AEDK rekodkan. Perhalusi seterusnya diambil tindakan susulan, katanya ketika sesi town hall bersama NGO Pencegahan, Rawatan dan Pemulihan Dadah di sini pada Selasa. Sesi berkenaan dibagi kepada 2 sesi iaitu sesi dialog KP-AEDK bersama NGO Pencegahan pada sebelah pagi, manakala NGO Rawatan dan Pemulihan pula pada sebelah petang. AEDK sasar peningkatan 80% bagi kepulihan klien. AEDK bakal tingkat sistem profiling menjelang 2024. Memperkasa perkhidmatan AEDK di AEDK Penang. Paparannya menyusul selepas ini. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Agensi Antidadah Kebangsaan AEDK menetapkan 2 penanda arus utama bagi mengukur petunjuk prestasi utama KPI dalam pelan strategi AEDK bagi tahun 2023. Ketua Pengarah AEDK Tuan Sutiausaha Ahmad Belon berkata,
Dua penanda aras tersebut meliputi usaha penurunan kadar penagih dadah tidak melebihi 400 orang bagi setiap 100,000 penduduk. Dan penanda aras kedua melibatkan usaha untuk meningkatkan kadar kepulihan klien sehingga 80% menjelang tahun 2025. Tuan Sutetno Ahmad Belong berkata, retreat itu juga dilaksanakan bagi memastikan isu-isu berbangkit yang timbul dalam pelaksanaan Pelan Strategi AADK tahun 2023 dapat ditangani dengan lebih efisien. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan retreat Pelan Strategi AADK 2024 peringkat pengurusan dan Majlis Penghargaan Ketua Pusat Tanggungjawab PTJ di Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan IKPKT di Bukit Tinggi, Pahang. Dalam pada itu, Tuan Sutetno menambah Pelan Strategi AADK tahun 2021 sehingga 2025 merangkumi 5 teras utama iaitu teras 1 pendidikan pencegahan, teras 2 rawatan perubatan dan pemulihan, teras 3 penguatkuasaan dan keselamatan, teras 4 hubungan antarabangsa dan teras 5 pemantapan organisasi. Turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Operasi Tuan Khairul Anwar Bacok dan 75 peserta terdiri daripada pengarah bahagian, ketua unit pengarah AADK Negeri dan pengarah Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen. Retreat Pelan Strategi Agensi Antidadah Kebangsaan AADK 2024 peringkat pengurusan memutuskan 10 strategi hala tuju dikekalkan dengan 8 way forward baharu bagi tahun depan. 10 strategi itu termasuk memantapkan tadbir urus organisasi dan integriti pegawai, memperluas liputan program pencegahan berasaskan model iCegah AADK dan membangunkan satu sistem profiling merangkumi data penagih dadah dan anggaran penagih dadah di Malaysia. Selain itu, hala tuju AADK tahun hadapan juga akan memperkukuhkan program rawatan dan pemulihan dalam komuniti RPDK dan institusi RPDI berasaskan model iPulih AADK, memperluas capaian perkhidmatan rawatan dan pemulihan bergerak MRT AADK dan memperkukuh recovery capital melalui program sokongan pengekalan kepulihan melalui model kelompok sokongan kepulihan keluarga KSKK. Sementara itu, 8 Way Forward 2024 pula meliputi usaha menyumberluarkan program pencegahan dan program Post Continuum Care antaranya melalui Alternative Service Delivery ASD, Jawatan Perkhidmatan Awam JPA dan melihat peluang untuk menggunakan kesukarelawan berbayar dalam pelaksanaan ASD. Selain itu, AADK juga bercadang untuk mengindustrikan Pusat Pemulihan Dadah Persendirian PPDP dan mengurangkan program besar-besaran peringkat nasional sekaligus menyalurkan peruntukan berkenaan ke peringkat daerah. Hadir sama Timbalan Pengarah Operasi AADK Tuan Khairul Anwar Bacok, Pengarah Unit Integriti Zulfikri Abdul Manaf dan Pengarah Bahagian Dasar Perancangan dan Penyelidikan AADK Osman Muhammad Nazari sebagai pemerhati. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Puan Syobah Jamil turun padang melakukan pemantauan ke AADK Pulau Pinang. Tinjauan itu bagi melihat pengoperasian serta fasiliti pejabat AADK negeri dan daerah selain beramah mesra dengan warga agensi di negeri ini. Ketika tinjauan itu, sesi taklimat gerak kerja disampaikan oleh penolong pengarah pencegahan Muhammad Zaki Ablah. Pada masa sama, TKPP juga menzahirkan ucapan tahniah di atas pencapaian AADK Penang dan memberikan galakan kepada kaki tangan agar meneruskan gerak kerja dengan penuh komited, amanah dan berintegriti agar pencapaian ini dapat diteruskan. Baik, kita teruskan dengan segmen personaliti AADK pada minggu ini. Segmen personaliti merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Izzah bin Mathar selaku Ketua Unit Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK Daerah Bersut ingin merakamkan ucapan terima kasih tidak terhingga kepada AADK Daerah Bersut, AADK Negeri Terengganu dan juga AADK Ibu Pejabat di atas anugerah perkhidmatan cemerlang yang saya terima bagi tahun
2022. Untuk pengetahuan semua, anugerah yang saya terima ini bagi saya adalah satu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak lupa juga anugerah ini bukan untuk saya seorang. Bagi saya, tanpa sokongan daripada rakan-rakan anggota di ADK Daerah Besut, ianya tidak bermakna untuk saya. Seperti yang sedia maklum, bekerja di ADK daerah ni adalah satu cabaran yang agak tinggi juga untuk semua anggota ADK. Tetapi sekiranya kita bekerja dalam satu tim, saya rasa semua arahan dan tanggungjawab insya-Allah dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Seperti yang kita sedia ketahui, ADK Daerah Besut ni dari segi tanggungjawabnya agak berat sikit, kerana di ADK Daerah Besut terdapat 5 KBT yang perlu kami uruskan ataupun kami laksanakan program dari semasa ke semasa. Dan insya-Allah walaupun 5 KBT, dengan kerjasama semua anggota yang tidak pernah jemu dalam melaksanakan tanggungjawab, insya-Allah untuk menghijaukan ataupun mengurangkan kadar penagihan di 5 KBT yang sedia ada di Besut ini, insya-Allah dapat kita capai. Dari segi tugas masing-masing, sahabat-sahabat saya banyak membantu. Tanpa bantuan beliau, saya seorang tak mampu untuk melaksanakan tanggungjawab di ADK Daerah Besut. Saya sedar dan saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua anggota ADK Daerah Besut, khususnya unit penguatkuasaan ADK Daerah Besut sendiri, sebab sepanjang melaksanakan tugas mereka tidak pernah ada timbul walaupun sedikit perasaan hasad dengki. Mereka saling bekerjasama, sentiasa bekerja dalam keadaan yang selesa, gembira. Walaupun ada kalanya terdapat arahan-arahan yang mengejut daripada pihak atasan, tetapi atas faktor kami bekerja dalam satu kumpulan, setakat ini kami mampu untuk melaksanakan tanggungjawab ataupun arahan seperti yang dikendaki oleh pihak atasan. Dengan anugerah-anugerah yang diberikan ataupun penghargaan yang diberikan oleh pihak atasan, ianya menjadi satu lagi motivasi kepada kami dalam melaksanakan tanggungjawab seharian. Sebelum ADK TV melabuhkan tirai, jangan lupa dapatkan produk sokong kepulihan untuk anda suka bagi menyokong kepulihan klien ADK. Agensi Anti Dadah Kebangsaan ADK telah mengeluarkan produk hasil daripada klien dalam Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen. Antara produk yang mula dipasarkan adalah Tat Nanas Titik Gold, Tat Rose Titik Gold, Jus Nanas Titik Gold, Kek Nanas Titik Gold dan Kopi Agenda. Setiap sokongan anda mampu beri kepulihan berpanjangan kepada mereka. Biarpun kecil tapi besar makna kepada mereka. Ayuh rakyat Malaysia, kita sokong beli produk ADK demi keyakinan dan kebolehan mereka. Segmen produk suka menutup tirai berita ADK kali ini. Untuk peringatan bersama, dapatkan bantuan awal sekiranya anak atau ahli keluarga terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Marilah sama-sama kita tingkat peranan keluarga dalam mengekang gejala penagihan dadah bermula daripada rumah anda. Usah sembunyi, beritahu kepada kami sedia membantu untuk merawat pulih. Terus ikuti ADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube ADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Modul Biopsychosocial Spiritual melalui model iPulih ADK digunakan bagi merawat pulih klien yang terjebak dengan penagihan dadah, turut merangkumi komponen latihan kemahiran dan vocational. Komponen berkenaan dilaksanakan untuk kestabilan dan menyokong perubahan individu daripada aspek kognitif, psikologi dan emosi klien serta menjadi teras pemulihan kepada klien untuk kekal pulih. Pada tahun 2021, pelaksanaan latihan kemahiran dan vocational diperluaskan ke 30 pusat pemulihan penagihan narkotik Puspen dengan 105 aktiviti vocational dilaksanakan menerusi 4 bidang utama. Aktiviti vocational iaitu pertanian, penternakan, pembuatan dan perkhidmatan.
Menerusi modul itu, maka lahirlah idea baru iaitu produk sokongan untuk kepulihan anda atau disebut sebagai SUKA yang menjadi satu inisiatif untuk menyokong kepada kepulihpasaran pekerjaan sekaligus mengurangkan risiko penagihan semula dalam kalangan klien. Penjenamaan produk SUKA ini bertujuan bagi membina satu identiti dan jenama untuk meningkatkan sokongan serta keyakinan terhadap kemampuan klien untuk kekal pulih. Selain itu, ia juga adalah suatu persediaan dari segi kemahiran dan pengalaman kepada klien sebelum menempatkan diri dalam industri besar di luar selepas tamat program rawatan dan pemulihan dalam institusi.